My Suara FM. Okey, Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar-pendengar My Suara FM. Kita kembali lagi ke dalam rancangan yang tetap setiap jam 2 hingga 3 petang dalam buka buku. Biasalah kita kadang-kadang ada bacaan berita dan sebagainya. Jadi kita, dan untuk mengetahui semua pendengar My Suara FM, kali ini ada yang istimewanya untuk sesi ini, kebetulan kan sesi istimewa. Dan untuk pengetahuan semua juga, minggu ini masih berlangsung Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Maib Sedang. Jadi hari ini My Suara FM menerima tetamu yang sangat jauh sebenarnya. Kalau ikut rekod untuk pengetahuan semua, ini adalah kiranya penulis buku paling jauh pernah sampai ke konti kami. Selamat datang kepada saudara Nazalino. Selamat datang ke konti My Suara FM yang dengan bukunya Anak-Anak Abah terbitan Allah 21 Kangkau. Dan untuk semua pengetahuan semua, sebenarnya kita telah setahun cuba dapatkan saudara Nazalino ni daripada buku yang popular dulu tu, iaitu Ulu Yam di Liverpool 1 dan 2 yang telah semua tahu menjadi fenomena dan rekod antara laku keras di Malaysia. Itu yang, tapi itulah sebab saudara Nazalino ni jauh. Beliau pensyarah di Liverpool John Moores University Ya betul, Liverpool John Moores di University. Liverpool kan. Jadi memang sangat-sangat jauh. Jadi terima kasihlah kerana sudi datang ke konti My Suara yang kebetulan waktu cuti panjang di Malaysia. Yeah. Jadi Abang Nazali pertama lah biasa nak tanya abang ni. Kami dah biasa guna abang, guna saudara lah. Nazali nak abang ni nampak macam saya muda sangat pula kan. Sebelum ni buku Ulu Yam di Liverpool telah mencerita fenomena macam mana saudara dibesarkan di Ulu Yam, satu daerah yang saya pun duduk berdekatan je di Batu kira kampung, kilo bandar kan. Tapi akhirnya boleh berjaya di luar negara, satu yang jarang-jarang berlaku. Dan saya rasa yang saya ingat dua je lah yang saya tahu yang pensyarah Malaysia yang berkhidmat di luar negara. Dan ini ada buku yang ketiga, buku saudara Anak-Anak Abah ni, Mama Hot Papaku lah ni yang saya rasa sangat menarik sebab kebiasaannya kalau kita ingat buku-buku motivasi ni, biasa motivasi pada anak-anak, motivasi pada peribadi sendiri, dan jarang-jarang kita dengar motivasi pada ibu bapa. Kalau ada pun yang saya ingat, kebanyakan ialah pakar-pakar motivasi Malaysia ni, dia akan memberi panduan-panduan tip-tip pada anak-anak orang, bukan anak-anak dia. Tetapi bila saya tengok buku ini, saya pegang ni, saya rasa sangat-sangat inspirasi kerana saya rasa saudara Nazali tidak bercakap tentang anak orang lain, tapi anak sendiri. Ini yang saya rasa susah nak dilakukan oleh kebanyakan pakar motivasi atau penulis. Bagaimana saudara Nazali dapat satu inspirasi atau kekuatan untuk menggarap cerita keluarga sendiri? Terima kasih Faizal. Pertama sekali terima kasih kepada My Suara FM kerana jemput saya kemari. Kan buat pengetahuan semua, sebagaimana yang Faizal cakap tadi, buku Anak-Anak Abah adalah buku keluaran ketiga. Dan saya selalu jelaskan, kadang-kala ramai yang agak keliru dengan konteks buku. Saya bukan penulis novel, saya penulis live log atau travelog. Apa bezanya antara penulis novel dan travelog adalah, kalau dalam novel biasanya kita tulis bahawa semua watak tidak ada kena-mengena dengan hidup ataupun telah mati. Tapi dalam travelog atau live log tu, memang semua watak-watak yang diketengahkan tu adalah watak-watak yang benar, dan watak-watak yang ada yang hidup, ada juga yang telah pergi. Jadi kalau dilihat dalam konteks buku yang ketiga ni, travelog Anak-Anak Abah, adalah tema yang cuba diketengahkan adalah momen bersama keluarga. Dalam setiap buku yang saya tulis, biasanya memang ada tema-temanya. Buku pertama Ulu Yam di Liverpool adalah berkenaan dengan impian. Buku kedua Ulu Yam di Liverpool 2 adalah berkenaan dengan hijrah. Dan buku ketiga kali ini tentang momen. Jadi sebagaimana yang Faizal nyatakan tadi, memang benar, kisah buku Anak-Anak Abah ini adalah berkisah kepada kisah membesarkan 5 orang anak-anak saya yang pelbagai karakter dan juga pelbagai tahap umur. Jadi kalau dilihat di sini, sebenarnya buku ini sesuai untuk semua golongan masyarakat. Tak kira sama ada dia ayah, dia ibu, dia anak, dia guru atau sebagainya, memang sangat-sangat bersesuaian. Kerana semua kita adalah satu masa dulu adalah anak kepada ibu bapa kita. Dan dalam masa yang sama, bila kita melangkau ke gear yang seterusnya, jadi kita pula jadi keluarga. Dan sebenarnya kadang-kadang kalau Faizal lihat juga, sangat kurang sebenarnya kita dapat satu buku yang mana kita sebagai ibu bapa boleh belajar banyak daripada anak-anak kita. Kerana kita selalu sangka bahawa
sesi pembelajaran bagi keluarga tu lebih mendorong pada satu hala, iaitu anak-anak belajar dengan ibu bapa. Jarang sebenarnya kita lihat kita belajar daripada anak-anak kita. Sebenarnya anak-anak kita tu kalau kita meluangkan masa dengan dia, begitu banyak sekali ilmu yang kita boleh dapat dalam memahami mereka. Ya. So suka juga saya nak tegaskan bahawa buku anak-anak abang ini bukannya merupakan satu buku panduan mendidik anak, tidak. Ya, pasal dalam mana-mana keluarga pun memang ada cabarannya dalam kita mendidik anak-anak kita. Okey. Cuma apa yang saya nak tegaskan dalam buku anak-anak abah ni adalah di mana kadang-kala benda-benda yang simple tapi signifikan tu sangat memberi makna. Kan dalam kita mencipta momen bahagia dengan anak-anak kita tu, kadang-kala kita terlalu merancang supaya ia menjadi sangat sempurna. Dan perancangan tu kadang-kadang merupakan satu perancangan yang besar, yang mahal harganya. Sedangkan benda-benda yang simple saja ni lebih memberi impact dalam kehidupan keluarga kita sebenarnya. Kan? Jadi kalau dilihat di situ, dalam idea buku ini, saya mendapat idea yang sebenarnya daripada sahabat saya, saudara Badrul Fairuz, yang mana kami seringkali berkongsi idea tentang anak-anak. Kerana anak-anak dia juga adalah sebayang anak-anak saya. Dan banyak sangat yang kami bincangkan bagaimana untuk belajar menjadi ibu dan ayah yang lebih mendengar dan lebih prihatin pada kehendak anak-anak. Dan satu hari Badrul sampaikan pada abang, dia kata, Nazali, aku rasa banyak sangat orang yang boleh dapat manfaat sekiranya kau kongsi apa benda pengalaman yang kita ada dalam bersama dengan anak-anak lah. So itulah puncanya sebenarnya buku anak-anak abah ni. Itu menarik tu, saya setuju dengan kata-kata cadangan Nazali tadi bahawa ini bukanlah buku secara terus memberi panduan, tidak, tapi satu perkongsian momen bersama keluarga. Tapi saya sebenarnya banyak, bila saya baca ringkas, dia banyak panduan-panduan secara tak langsung sebenarnya. Kadang tadi berkongsi itu yang saya rasa macam taklah pandai. Biasa kalau kita baca buku-buku motivasi Malaysia ni, semua panduan tip 1, 2, 3, 4. Itu yang nampak macam sangat-sangat tak realistik. Kadang-kadang nampak saja tak nampak semula jadi. Jadi itulah pendengar MySuara FM, buku-buku anak-anak abah ni sebenarnya mencerita tentang bagaimana saudara Nazali Noor membesarkan 5 anaknya, Najwa, Najma, Najmi, Adam dan Awab. Jadi ini cerita tentang suami isteri bagaimana membesarkan anak dan berkomunikasi, yang saya rasa sebenarnya ini adalah pengalaman yang semua orang lalui. Tapi di Malaysia mungkin kita kebanyakan tak merakam dengan baik pengalaman ni dan cara yang betul untuk menyantuni anak-anak. Jadi ini saya rasa buku yang sangat baik untuk berkongsi tentang kekeluargaan dan bagaimana membesar dan kebahagiaan rumah tangga. Itu malah menepati kata pepatah, rumahku syurgaku tu kan. Okay, Saudara Nazali, kalau saya nak tanya soalan yang pertama tentang buku ini, bila saudara menulis buku tentang kelima-lima anak ini, dan saya rasa banyak dialog di sini berkongsi tentang apa-apa momen yang berlaku kan. Jadi apa saya tadi tengah bercerita dengan saudara Nazali sebelumnya, iaitu beliau sudah 9 tahun berkhidmat pensyarah di Liverpool John Moores University, 9 tahun sejak tahun 2008, Januari 2008. Jadi semasa berpindah ke luar negara telah ada 3 anak di Malaysia kan. Ada sana dah tambah lagi 2. Jadi keseluruhannya ada 5. Jadi apa perbezaan yang pada pandangan seorang bapa, apa yang perbezaan membesarkan di Malaysia dan membesarkan anak di sebuah negara yang maju, Eropah Barat atau UK, United Kingdom yang lebih maju, dan apa perbezaan tu? Adakah 3 anak bila pergi sana ada transisi perbezaan-perbezaan? Bagaimana mereka mengubahkan bukan sahaja perubahan iklim tapi juga perubahan persekitaran dan banyak lagi. Okey, terima kasih Fazal. Soalan yang sangat-sangat bagus sebenarnya. Jadi kalau dilihat sebenarnya sebagaimana yang Fazal cakap tadi, semasa saya hijrah mula saya di Liverpool, saya sudah mempunyai 3 orang anak, iaitu Najwa, Najman dan Najmi. Dan apabila kami di sana, kami dikurniakan lagi 2 orang cahaya mata, iaitu Adam dan Awam. Jadi kalau dilihat sebenarnya dalam konteks membesarkan anak, terdapat agak besar jurang perbezaan budaya sebenarnya kalau dilihat dalam konteks apa yang kita laksanakan di Malaysia dan juga apa yang kita dapat ambil di Barat. Dan kadang-kadang kita sebelum pergi ke Barat tu, kita sering dimomokkan dalam cerita-cerita yang tempat di Barat tu ada kalanya sosialnya terlalu melampau, kan, dengan budaya keganasan, dengan racism dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya kami ada perspektif yang sama juga sebelum kami ke sana. Tapi bila kami berhijrah di Liverpool, di United Kingdom, ternyata banyak sangat perkara yang meleset daripada apa yang kita jangkakan.
ternyata sebenarnya di United Kingdom tu budaya mereka adalah budaya yang lebih halus sebenarnya, berbanding dengan apa yang kita sangkakan. Budaya-budaya seperti ucapan thank you, please dan sorry adalah satu benda yang dititik beratkan daripada kanak-kanak berusia 2-3 tahun lagi. Jadi budaya itu bukan satu budaya yang macam kita kalau lihat separuh daripada kita di tanah air kan, yang mana wajarnya kita masyarakat timur kan. Jadi budaya nak cakap minta maaf ya, terima kasih ya, dan itu adalah satu budaya yang sebenarnya sangat-sangat kadang berat sangat nak cakap kan. Kita nak mengapresiasi tu sangatlah susah kan. Jadi semasa mula-mula kami berhijrah dulu, kalau dilihat apa punca hijrah kami ke United Kingdom, pertama sekali kerana saya melanjutkan pengajian di bahagian di peringkat Dr. Falsafah. Kemudian bila sampai di sana tu, salah satu hijrah saya adalah kerana saya terlalu sibuk di tanah air. Kerana dalam hidup kita ni, kita sentiasa meimbangi antara dua komoditi paling penting dalam hidup, iaitu masa dan wang. Lebih banyak masa kita tak ada duit, lebih banyak duit kita tak ada masa kan. Jadi bila berlaku suasana yang tidak seimbang itu, maka saya sering terlepas momen-momen simple dengan anak-anak saya. Contoh, kerana terlalu sibuk bekerja, saya seringkali mendapat laporan saja daripada pembantu rumah, yang mana momen-momen ni cuma berlaku sekali dalam hidup anak saya. Contohnya dia kata, Encik Nazali anaknya udah tumbuh gigi. Gigi tu cuma tumbuh sekali saja dalam hidup dia, gigi pertama tu. Dan saya tak ada di situ untuk menyaksikan gigi tu tumbuh. Kan? Encik Nazali anaknya udah jalan. Kan? Jadi jalan pertama tu adalah sekali saja tapaknya. Encik Nazali ni anaknya sudah cakap. Kan? Jadi perkataan pertama tu saya tak ada. Kan? Jadi momen-momen macam ni adalah momen yang sangat penting pada saya. Kerana saya adalah seorang family man yang sangat-sangat konvensional. Jadi saya cuba sebenarnya semasa di tanah air dulu untuk cuba menyeimbangkan antara dua komoditi ni, ya, masa dan wang, tapi saya tak berjaya. Tapi bila saya ke luar negara dan kita ada peluang untuk kembali sebenarnya merefleksi apa yang silap kita dahulu, dan saya dapati sebenarnya budaya masyarakat di luar negara, terutamanya tempat saya tinggal di United Kingdom tu, mereka sangat-sangat menitik beratkan momen-momen bersama keluarga. Sebagai contoh, kalau saya bekerja di universiti, pukul 7 petang sahaja, Pak Gad sudah tanya saya, don't you have a house? Don't you want to go home? We want to lock the office. Pukul 7 saya sudah lock office-nya. Sabtu dan Ahad, office dikunci kerana tidak dibenarkan datang ke pejabat, kerana majikan kata, we want you to be at home, rejuvenate yourself, and when you come on Monday, you become fresh. Kan, jadi kita sentiasa ada momen-momen bersama keluarga. Kan, akan ada sentiasa budaya yang membolehkan kita ada momen. Di United Kingdom juga contohnya, bagi anak-anak di peringkat sekolah rendah, tidak ada bas sekolah atau sebagainya yang menghantar dan mengambil anak-anak kita. Semua anak-anak adalah dihantar oleh ibu bapa dan diambil oleh ibu bapa, sewaktu pergi dan pulang daripada sekolah. Kan? Sedangkan kita tahu sebenarnya kalau anak-anak cerita tentang momen, saat paling seronok anak bercerita tentang apa berlaku di sekolah adalah ketika kita ambil dia balik daripada sekolah. Tapi berapa ramai sebenarnya antara kita ibu bapa yang begitu banyak kali terlepas peluang ni kerana kita terlalu sibuk dengan komitmen kita yang sedia ada. Kan? Jadi kalau dilihat dalam konteks itu, di luar negara tu, kehidupan kita sangat-sangat simple. Dan kalau dikatakan di mana nilai dan di mana maknanya erti yang sangat bermakna di sebalik hijrah kami yang mencetuskan idea untuk buka anak-anak Abah ini adalah perkataan simple itu. Dan seringkali saya nyatakan dalam banyak nukilan-nukilan saya, antara perkara yang sering saya address adalah simple itu indah, complicated itu resah. Dan kadang-kadang di Malaysia ni kehidupan kita sudah cukup complicated dan kita lebih mengcomplicatedkan lagi hidup kita hingga kita seringkali terlepas banyak sangat momen-momen penting dengan anak-anak. Saya rasa saya terharu lah dengar yang perkataan macam, saya tu betul, banyak orang, saya pun belum ada anak lagi, tapi saya rasa banyak orang Malaysia macam saudara Nazalino katakan tu betul. Ramai orang terlepas pandang tentang perkara pertama yang nak mereka lakukan. Contohnya macam tumbuh gigi pertama, berjalan, dan itulah kadang-kadang ada sini, saya rasa bantu rumah di Malaysia kadang lebih mengenali anak-anak daripada ibu bapa mereka. Dan kita lebih suka pada benda yang bersikap keputusan, macam berapa A dapat, result periksa. Tapi yang permulaan tu kita tak nak, kita tahu yang hujung tu kan. Betul. Jadi saya rasa yang kebanyakan ibu bapa terpandang dia, ini memang buku satu-satunya buku yang saya rasa menusuk kalbu seorang ibu bapa ya, walaupun kita sebagai daripada kita ni mungkin pendengar ni masih bujang-bujang lagi kan, atau dah berkahwin, belum ada anak lagi. Ini memang buku yang sangat menarik tentang itu, dan kita akan berehat sebentar untuk menyambung lagi banyak perbualan, sebab buku ini sebenarnya banyak catatan-catatan peribadi, dan saudara Nazali memfokuskan tiap-tiap bab tu dengan tiap-tiap anak. Itu saya rasa
beliau sangat benar-benar mengenali setiap anak itu, setiap anaknya dengan setiap satu bab-bab tertentu kan. Ini satu proses yang saya panggil macam mengenali dengan lebih dalam setiap fizikal baik pun spiritual apapun dalaman anak-anak. Itu yang saya rasa kebanyakan orang mungkin mereka anggap sebagai satu pengalaman biasa, macam mana mereka mendengar bunyi kicau burung dan juga desir angin, dia benda yang biasa lalui dan mereka tak anggap satu momen yang luar biasa yang patut diingati sampai selama-lamanya. Jadi kita akan berehat sebentar untuk mendengarkan laluan daripada lagu daripada Aris Ariwatan. 1, 2, 3, 4. Tapi anak saudara dia ada 5 patutnya. Tapi tak apalah, 1, 2, 3, 4 tu pemula yang baik ya. Sebentar kita akan kembali lagi dengan saudara Nazalino. Bukunya bertajuk Anak-Anak Abah yang dibawakan khas daripada Liverpool dan juga Kangkong. Kita kembali lagi dengan membicarakan buku-buku kita Anak-Anak Abah. Ni yang saudara Nazalino tulis di Liverpool. Jauh ni, tapi kita berbicara di konti mahasiswa di Malaysia, di Kuala Lumpur ya. Ini yang istimewanya tetamu mahasiswa FM hari ini. Jadi saya baca catatan awal ni, saya rasa memang mengesankan. Contoh macam saudara Natali katakan tentang bicara pemula. Ni saya baca macam satu perkataan yang saya rasa sangat menarik. Setiap kali malam saudara Natali bercakap dengan anaknya tentang temu janji untuk minggu depan meluangkan masa bersama keluarga Sabtu Ahad kan. Ini saya rasa banyak orang di Malaysia, sama kita sendiri lah, Kuala Lumpur, kesibukan ni, kita kurang masa bersama keluarga dan kurang masa bercakap dengan anak kan. Ini yang saya rasa buku ini sangat menarik sebab saudara mencatatkan setiap momen tu dan ada polok-polok permulaan ni yang saya rasa mengesankan juga. Itu mungkin menjadi aspirasi kot untuk mengarang buku ini pada permulaannya kan. Tentang polok dilema malam Ahad, dinding yang keluar, mak-mak ayah kadang-kadang hanya menjadi dinding, tak bercakap dengan anak-anak kan, jadi one way communication. Jadi saya ada satu soalan lagi tangguh sebenarnya. Saya kata saudara Nazali ni, sebab saya tengok kebanyakan orang di Kuala Lumpur, orang Malaysia yang moden, yang kerjaya lebih baik hari ni, terutama rakan-rakan, saya rasa panggilan untuk ibu bapa tu dah moden kan. Saya rasa sekarang ni rakan-rakan saya panggil banyak daddy, papa. Saya rasa perkataan abang ni jadi sangat-sangat klasik. Dan saya takat ni saya belum jumpa lagi. Jangan jumpa. Ada, tapi yang golongan muda ni masih mengekalkan panggil abah tu. Tapi saudara masih menggunakan perkataan abah ni, saya rasa ini sangat klasik. Apatah lagi kalau dituturkan di Liverpool ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya panggilan abah ni adalah merupakan perkataan pertama kebanyakan anak saya. Kan, jadi kalau daripada baby dulu, bila perkataan pertama dia akan cakap ba kan. Jadi sebagai apresiasi kepada perkataan pertama anak-anak tu, maka saya rasa lebih mesra jika anak tu dipanggil abah kan. Itu terpulang pada preference masing-masing lah kan. Tapi saya rasa panggilan abah tu sangat mesra lah, sangat dekat dengan anak. Itulah kan, bila tengok abah kita mesti ingat ayah kita kan. Sebab orang Melayu saya tahu abah tu lebih sinonim atau lebih mengesankan lah perkataan. Okey, dalam bab buku ni contohnya ada 5 anak. Macam saya katakan tadi, ada anak bongsu sampai anak yang sulung. Jadi saudara Nazali memperincikan setiap pengalaman ni sangat menarik tentang. Jadi saya rasa pendengar-pendengar dan pembaca tanpa mengenali keluarga saudara Nazali ni boleh mengetahui karakter. Itu yang saya rasa berbeza, yang menarik dalam buku ini. Okey, pertamanya kalau bercakap tentang buku anak-anak bongsu tu, awak tu, apa yang boleh saudara Nazali ceritakan tentang anak-anak tu, karakter anak-anak bongsu, anak sulung. Itu yang saya rasa tadi menarik. Tadi masa kita berehat, saudara Nazali ada memperkatakan tentang setiap anak itu berbeza-beza kan, dan tak sama, dan mereka mempunyai perbezaan dari segala segi. Dari sudut kapasiti, dari sudut kebolehan, dari sudut inovasi, kreativiti sebagainya. Ini saya rasa satu mungkin kesilapan kita, kerana kita semua meletakkan anak tu sama. Antara anak sulung, anak bongsu, anak pertengahan, bahkan bukan anak sama, tapi kita suka menyamakan anak kita dengan anak orang lain. Kalau anak orang lain pandai, kita pun anak kita pandai kan. Itu yang saya rasa selalu stigma mengganggu ibu bapa di Malaysia. Jadi mungkin saudara Nazari boleh memperincikan dalam buku ini apa perbezaan anak-anak tu dan bagaimana setiap anak tu berbeza dari perspektif saudara. Terima kasih. Okey, salah satu perkara yang cuba saya bawa dalam buku ini adalah kerana alhamdulillah kami berpeluang untuk hidup di 2 negara yang berbeza budaya dan cara pandangannya. Di tanah air dulu, suasana budaya kita agak berbeza dalam menilai anak-anak. Saya tak kata semua, tapi majoritinya, terutama macam saya berasal dari kampung, kemudian dibesarkan pada kelompok masyarakat desa dan masyarakat bandar juga.
Yang mana kalau kita lihat hubungan antara anak dan juga ibu dan ayah tu adalah lebih kepada satu hala. Mak ayah cakap, anak-anak jangan bantah. Kan, dan kita tidak diajar oleh ibu bapa kita untuk membantah cakap mak ayah kita. Apa mak ayah cakap ikut. Kan, dan dalam masa yang kita begitu sibuk sekali dalam menjalani kehidupan seharian kita 24 jam sehari tu, masa kita terlalu suntuk untuk bicara benda-benda yang sangat simple. Kerana kita pun sibuk, balik pun dah tengah malam, ada orang kena kerja sampai 2-3, ini atas tekanan ekonomi. Maka kalau kita bernasib baik pun, kalau kita dapat tanya kita, balik je kerja, dah semayan dah? Dah makan dah? Pergi tidur. Kan, itu saja benda-benda yang ruji yang kita tanya. Kan? Tapi itu bukan merupakan satu kaedah komunikasi yang baik dengan anak-anak kita, kerana kita pun tak tahu anak-anak kita macam mana keadaannya dan sebagainya. Kan? Tapi kalau kita lihat juga, salah satu stigma yang macam Fazal cakap tadi adalah kita suka mensetarakan anak-anak kita pada tahap yang sama. Ya. Tapi kalau kita lihat analogi, contohnya metafora sebiji setandan pisang. Pisang tu walaupun datang ni daripada tandan yang sama, tapi dia tak pernah masak sekali. Belah sini masak dulu, kemudian belah sini masak. Kan begitu juga dengan anak-anak kita. Setiap anak-anak kita adalah satu individu yang sangat berbeza karakternya walaupun dari sumber yang sama ibu ayahnya. Kan? So, kalau dalam buku-buku saya lihat sebenarnya anak-anak saya sangat berbeza karakternya. Kalau dilihat daripada yang sulung, Najwa. Najwa adalah satu orang anak yang diberikan anugerah dengan kepandaian. Jadi dari segi intelijen ni dia sangat IQ intelijen. Di Malaysia, kepandaian IQ ini adalah dipandang satu benda yang sangat-sangat penting. Dan kepandaian-kepandaian lain tidak dikira penting. Contohnya, kalau di sekolah, budak-budak yang ambil arena sains dan matematik budak pandai. Budak-budak art ni automatically dianggap budak tak pandai. Satu. Ya. Kemudian kita sering dianggap bahawa budak yang peksa bagus tu budak pandai. Budak yang peksanya nombor corot tak pandai. Kan? Dan kita sering pula di-compare-comparekan dengan anak-anak jiran, anak-anak sepupu, anak-anak saudara mara, kan, yang sebaya, kan. So kalau dilihat Najwa tu, memang dia dilahirkan dalam keadaan yang sebegitulah kelebihannya, dia pandai. Kalau di sekolah dulu di Malaysia, kalau saya tanya Najwa, peksa macam mana? Dia akan cakap senang lah bah. Kalau senang tu maknanya semua 100. Kalau saya tanya dia Najwa macam mana peksa, dia kata susah sikit bah. Kalau susah tu 95. Jadi kita tahu dia memang sangat-sangat pandai. Kan, kalau saya ingat dia sempat bersekolah daripada Mutadika hingga ke Darjah 5. Di sepanjang penggal peperiksaan pernah sekali saja dia periksa nombor 4 masa Darjah 1. Itu pun semua markah dia 100, tapi nama dia N, Najwa. Budak yang dapat 100 nama dia Ahmad apa entah, jadi budak tu dapat nombor 1. Kan, tapi disebabkan alphabetical order tu nombor dia periksa nombor 4, kan? Tapi bila di United Kingdom dulu, budayanya sangat berbeza. Kalau kita lihat sebenarnya daripada darjah 1 hingga ke darjah 6, anak-anak akan dilihat di mana kelebihan dia. Kan, di mana kelebihan dia, dan masa darjah 6 tu, guru besar akan panggil mak ayah, dia akan cakap anak you ni bagus ini, masuk sekolah menengah belajar ini saja. Kan? So kalau macam Najwa dulu tu, dia sangat bagus maths dan sains, dan dalam masa yang sama dia juga bagus dalam penulisan. Jadi cikgu dia kata saya pun tak tahu nak nasihat apa. Pasal dia kena follow dia punya hati dia ke mana, kan. So Najwa pada usia 14 tahun dia sudah mula ambil SPM, GCSE. 2 tahun awal daripada budak-budak biasa. Dan dia anugerahkan sebagai top 12 best student di United Kingdom pada umur dia 14 tahun. Kan, kemudian dia di shortlist untuk masuk ke universiti Ivy League, Oxford, Cambridge, University College London, Durham, St Andrews dan sebagainya. Kan? Dan pada usia 16 tahun, tak kala kawan-kawan dia ambil GCSE atau SPM, dia sudah mula ambil A-levels 2 tahun lebih awal. Kan? Dan pada usia umur 16 tahun, dia sudah ada satu A-level subject. Dan Alhamdulillah, tahun ini dia masih belum tamat A-levelsnya. Dia di tingkatan 6 atas sekarang. Tapi berdasarkan result tingkatan 6 bawah dia telah ditawarkan di 5 universiti yang sangat top, di top 5 universiti di United Kingdom. Dan dia ditawarkan untuk terus buat ijazah sarjana, bukan ijazah sarjana muda. Dan program yang ditawarkan adalah dalam bidang Masters in Physics and Astrophysics di University of Durham, St Andrews, University Bath, Warwick dan Sheffield. Kan, jadi kelebihan Najwa memang begitu. Tapi dalam masa yang sama dia tak punya personality yang berwarna-warni. Kan, dia seorang pendiam, dia tak banyak cakap, dia tak banyak kawan. Dia tak perlu berisau pun kawan banyak asalkan mak ayah dia ada. Dan dia ada beberapa orang saja kawan rapat yang dia akan jaga kawan-kawan dia. Berbanding dengan anak saya yang kedua, Najman, yang mana dia tak sepandai kakak dia. Masa dia di Malaysia dulu, dia budak A juga, tapi dia mungkin dapat dalam 85 markah dia. Tapi bila di sini, kita kadang-kadang ada setengah masyarakat sangat menghukum. Kan?
dan suka membeza-bezakan. Ada di kalangan cikgu dia contohnya, yang mengatakan, kenapa awak ni tak pandai macam kakak awak? Kawan-kawan dia mengejek, dia kata, kenapa kau ni tak pandai macam kakak kau? Kau ni anak angkat kau agaknya kan? Up to that level sampai dia sangat stres. Kan dia sering kali menangis di rumah dan tanya, dia kata Najmah ni bodoh ke apa? Kenapa orang kata Najmah tak pandai macam kakak? Jadi dia sangat stres. Sangat tekanan sebenarnya. Kan? Jadi pasal kita punya masyarakat setengah suka Sebab menghukum. saudara tadi pun telah letakkan anak pertama tu benchmark yang tinggi kan, bukan letakkan benchmark dia dapat sempurna. Jadi Betul. orang jadikan itu sebagai satu benchmark penanda betul, arah. Padahal betul, kita tak betul. letakkan tanda tu kan. Betul. Kan jadi masa di Malaysia dia sangat pemurung, dia pendiam kan. Jadi pasal dia bukannya high flyers. Tapi bila di United Kingdom lain. United Kingdom, cikgu-cikgu dia melihat dia sebagai satu orang yang mempunyai social intelligence sangat bagus. Dia sangat ramai kawan. Dia sangat popular di kalangan kawan-kawan dia. Dia punya leadership yang sangat bagus. Yang mana kalau cikgu dia nak suruh apa-apa, dia suruh Najman aja. Najman, you take over this dan benda tu akan siap. Jadi bila di sekolah, cikgu dia akan cakap, the brilliant Najwa, kakak dia, and the popular Najman. Dia tak nampak, dia takkan compare kan. Dan Najman pick up self-confidence dia pasal dia tahu, saya mungkin takkan pandai macam kakak saya, tapi I have my own strength to develop. Dan kita develop anak-anak kita punya kelebihan. Anak saya yang ketiga, Najmi, dia sangat seorang atletik yang bagus. Di Liverpool, pada usia 14 tahun, dia menjadi kapten bola keranjang peringkat Liverpool untuk umur 16 tahun. Dan dia juga pemain bola sepak untuk kelab di Liverpool. Dia juga merupakan pemain rugby mewakili daerah di Liverpool. Kan? Jadi kelebihan anak saya itu lebih pada athletic intelligence. Kan? Dan begitu juga dengan Adam yang lahir di sana dan awak di sana. Adam seorang yang sangat charming personality ni. Sangat mesra. Jadi orang memang sangat suka dengan dia. Awak sebagai anak yang bongsu adalah pasal dia masih kecil lagi. Jadi kita lihat that perangai dia sangat caring kan. Jadi sebagai orang ibu bapa sebenarnya kita wajar melihat kebijaksanaan anak-anak mengikut kelebihan mereka. Kan? Dan jangan diungkit-ungkit kekurangan dan jangan disetarakan anak-anak ni kan. Dan setiap anak berbeza kepandaiannya. Kan? Dan ada satu kesilapan sangat besar sekiranya kita mensetarakan anak-anak kita dengan membanding-bandingkan kelebihan masing-masing. Kan? Jadi kita kena treat anak kita secara individual. Kan? Dan kita kena groom kelebihan anak kita sehingga orang tak nampak dah kelemahan dia. Kan itu yang kita mahu cuba capailah di dalam buku ni. Kan? Tidak membandingkan anak-anak, tidak mengambil kira pandangan masyarakat terhadap anak kita, kerana anak kita kan kita kena raikan dan kita kena jadi penyokong paling kuat pada anak-anak kita. Kalau kita tak jadi best friend anak-anak kita, siapa lagi kita nak harap jadi best friend anak kita? Itu saya rasa sangat bermotivasi sebenarnya saya dengar kan. Sebab nanti kalau kita berkeluarga, saya kata ni pandai boleh diamalkan. Sebab saya kata itulah tadi kita pada bercerita tentang dalam buku ini juga, Saudara Nazali memperincikan tentang sebagai ibu bapa bukan sahaja menjadi contoh teladan pada anak-anak, tapi juga dan anak-anak belajar pada mereka, tetapi juga ibu bapa boleh sebenarnya belajar sesuatu pada anak-anak kan. Anak-anak ni juga satu konsep ilmu juga pada ibu bapa. Ini yang saya rasa jarang-jarang. Sebab kita mungkin di Malaysia, kita tersalah tafsir tentang peribahasa kita mungkin. Iaitu mak ayah kita suka salah guna perkataan macam aku lebih banyak makan garam sebagainya. Saya ini menunjukkan anak tak ni. Dan kita baca buku macam karakter anak bongsu yang suka bercakap. Jadi macam mana Saudara Nazali boleh menceritakan bagaimana bagaimana ibu bapa boleh belajar pada anak-anak. Dan ini saya rasa yang jarang-jarang ibu bapa nak merendahkan. Mereka merasa macam seorang ibu bapa tu ada keegoan, ada authority mereka kan, dan mereka rasa tak boleh kompromi. Kalau nak mendengar cakap anak-anak ni mungkin akan dipandang rendah sebagainya. Saya rasa ni satu yang tak benar, dan buku ini banyak cerita pengalaman yang macam mana Saudara Nazari belajar pada anak-anak. Ni yang kata mungkin saudara boleh kongsi pengalaman yang ringkas tapi saudara kata tadi simple tapi signifikan. Betul. Jadi banyak sangat sebenarnya momen-momen yang berharga yang saya mampu belajar dengan anak saya. Contoh, kalau dilihat dalam konteks salah satu entry yang saya ceritakan dalam bab Najman. Di mana saya belajar tentang apa erti quality conversation bersama anak. Semasa saya bekerja dan menjalani hidup saya di tanah air, saya sangat sibuk. Dan saya tidak punya masa sebenarnya untuk mempunyai quality conversation dengan anak saya. Dan saya terlalu sibuk dengan isteri kadang-kadang mencipta satu frame ataupun ruang yang sempurna untuk quality vacation contoh dengan anak-anak kan. Dan kita rasa kita kena simpan duit banyak ni, kita kena pergi keluar vacation jauh-jauh, dan kita kena spend duit banyak ni kan. Dan kadang-kadang sebenarnya perkara tu tak semestinya mendatangkan kualiti dalam kehidupan kita dan hubungan kita dengan anak. Jadi bila saya berpindah di Liverpool,
quality conversation pertama saya dengan Najman adalah apabila Najman bertanya pada saya pada usia 10 tahun. 10 tahun masa tu dia tanya, "Abah, can you show me how to shave?" Dia tanya. "Boleh tak tunjuk saya macam mana saya nak bercukur?" Dalam kehidupan saya selama mendidik dia 7-8 tahun di tanah air, saya tak ada masa nak cerita pasal shaving. Saya tak ada masa nak cerita pasal benda-benda yang simple-simple macam tu. Kan, so bila saya berada di dalam bilik air tu, dan kami sapu shaving cream sama-sama, and then saya ajar dia bercukur, and then we giggle over things. Bila saya reflect, bila saya cakap this is life. You know, this is what quality is. Bila kita berada pada tempat di mana anak kita mahu kita berada. Dan berapa banyak sebenarnya kekerapan yang kita terhilang masa-masa yang mana dia mahu kita ada untuk ada pada masa itu. Berapa banyak kali sebenarnya kita hilang masa anak kita dapat hadiah. Berapa banyak kali kita hilang masa bila anak kita jatuh lututnya luka. Berapa banyak kali kita hilang masa bila anak kita boleh kayuh basikal daripada roda 4 kepada roda 2. Kan, benda-benda macam tu hanya berlaku sekali dalam hidup kan. Dan benda-benda macam tu yang kecil-kecil macam ni yang kita akan kenang-kenang nanti bila kita dah besar dan bila kita dah dewasa. So sebenarnya kalau kita lihat, mencipta momen yang simple tapi signifikan tu tak perlu belanja yang besar. Asalkan kita tahu apa nilai sebenar momen itu pada kita. Itu yang menarik tentang bercerita tentang pengalaman ni macam travelog. Biasa travelog ni perjalanan, tapi kali ni satu macam travelog juga, perjalanan membesar keluarga dalam persekitan-persekitan yang begitu kan. Dan sebab itu dalam kalau pendengar kena membaca buku ini sebab ada beberapa banyak perkara yang menarik. Contoh dalam satu bab saya baca tentang bila itu, Saudara Nazali memberitakan tentang satu soalan yang patut ibu bapa ni kena tanya diri mereka sendiri. Macam saudara kata tadi tentang percutian. Contoh saya ingat kebanyakan orang Malaysia kalau bercuti ni mereka selalu letak hujung tahun. Masa cuti sekolah itulah masa bersama anak-anak kan. Sebab tu semua plan. Sekarang ni macam Legoland, pergi Sunway, pergi mana tempat pelancongan ke Pulau Langkawi sebagainya. Dan sekarang ni ibu bapa telah ada kemampuan, Asia pun dah ada. Ada tengok kalau cuti sekolah tu pergi ke luar negara bercuti kan. Tapi sebenarnya untuk memberikan masa bersama anak-anak tak perlu banyak perbelanjaan. Yang penting walaupun kecil, satu Ahad, hari atau malam kan, yang kecil tapi signifikan. Tu saya belajar hari ni, kecil tapi signifikan, simple. Ni pertanyaan bila. Ini saya rasa satu soalan yang menarik. Contoh saudara nanti tanyakan, bila kali terakhir anak-anak kata I love you, mama I love you baba, tanpa ada apa-apa di datang dan suarakan hatinya. Bila kali terakhir anak-anak peluk kita dari belakang dan cium pipi kita. Bila kali terakhir anak kita tidur dalam dakapan kita dengan dua-dua lagu yang melodinya kita cipta dan liriknya entah apa-apa. Momen ini. Jadi ini saya rasa buku yang sangat mengujakan tentang bercakap tentang hubungan ibu bapa dan anak. Saya rasa ini saudara Nazali dapat bawa dengan baik sebab buku sebelum ni banyak bercerita tentang pengalaman beliau secara pribadi. Dan kita akan berehat sebentar dengan satu lagi lagu. Sebenarnya itulah bila bercakap dengan saudara Nazali ni banyak sangat menginspirasikan. Macam saya rasa saya tengah bercakap dengan pakar motivasi sebenarnya. Kita akan berehat lagi dengan satu lagi lagu daripada Baji ya. Ayah, Ibu, Anak. Ni mana kita pun pilih lagu memang sesuai. Lagu tema bab ini sebenarnya by Suara FM ni pertama kali sebenarnya kita berbicara tentang buku perhubungan tentang kekeluargaan. Dan yang paling mungkin ironinya, pengantara kita ni kebanyakan bujang tidak mempunyai anak. Jadi kami dapat belajar sesuatu daripada saudara Nazali Noor dalam bukunya Anak-Anak Abah. Dan kita kembali sebentar saja lagi. Kita kembali lagi dengan sesi kita masih buku-buku Anak-Anak Abah ni. Mama Hot Papa Cool. Dengan Mama Hot Papa Cool ni, saya kata kalau kat overseas buku-buku macam ni memang popular kan. Mereka selalu letak nama-nama yang catchy kan. Ni. Jadi buku tulisan karya ketiga saudara Nazali Noor bersama Alaf 21 Karangka. Yang buku tentang anak-anaknya ini sangat-sangat bermotivasi bila saya baca beberapa kali. Dan sebenarnya saya nak bertanya dengan saudara Nazali Noor dari tadi tentang kalau kita melihat dalam buku ini, anak beliau sangat sukses pada saya tanya. Dan kita kalau melihat di Malaysia, Malaysia pernah menghasilkan, saya ingat yang paling diingati 2 pelajar kanak-kanak terpintar di dunia. Tapi akhirnya kita pun tahu kesudahan yang sangat tidak bernasib baik. Dan 2 cerita ini mengajar kita tentang bagaimana ibu bapa kita, tekanan ibu bapa itu menyebabkan refleksi yang berbeza. Terbalik daripada apa yang diharapkan. Dan saya rasa ini 2 terpintar, yang tak terpintar lain Malaysia ni lagilah banyak menekan. Contoh saya ingat dalam kita selalu meletakkan target yang tertinggi, kita selalu memberi harapan yang tertinggi pada anak-anak. Tapi saudara Nazali nampaknya tak menggunakan tekanan-tekanan ini. Bahkan dalam banyak cerita saya melihat tak ada sebarang tekanan pun. Bahkan beliau sangat
memahami anak-anak, empati, boleh bercakap dari hati ke hati, bahkan menjadikan anak-anak seperti rakan. Ini saya rasa yang mungkin sesuatu yang kita boleh belajar. Dan apa yang cara macam mana saudara boleh mengubah sebagai ibu bapa konservatif di Malaysia contohnya. Kalau kita biasa tahu ibu bapa konservatif, apa yang menyebabkan saudara boleh berubah pendekatan tu? Adakah sebab macam saudara ada tulisan ni tentang ibu bapa saudara, tapi mak dan bapa dulu kan? Ataupun adakah sebab pembacaan buku-buku panduan, atau sebab persekitaran, belajar di luar negara, belajar untuk dan bekerja di Liverpool, environment itu merangsang saudara untuk mengubah pendekatan? Atau juga mungkin saudara kata-kata tadi sebab masa, tentang di Malaysia dulu kita terkejar-kejar kan, bila nak wang kita kurang masa. Jadi yang bagaimana? Saya rasa ada banyak sebenarnya faktor-faktor yang kita boleh ambil kira dalam mengenal dan mengenal pasti potensi diri anak-anak. Pertama sekalinya saya belajar melalui pengalaman, kerana kadang-kala pertama sekali kita sebagai ibu bapa meletakkan target yang terlalu tinggi pada anak kita tanpa kita mengenali anak-anak kita sebenarnya, ya. Dan kedua, antara perkara yang sering menjadi kesilapan kita sebagai ibu ayah adalah kita cuba sedaya upaya untuk sebenarnya mencapai impian kita yang tak kesampaian melalui anak-anak. Jadi contohnya, kalau kita daripada kecil nak jadi doktor, tapi kita tak dapat jadi doktor, dan kita akan gunakan anak-anak kita. Kau nanti dah besar, nanti kau kena jadi doktor tau. Kalau anak kita minat nak jadi doktor, tak apa. Tapi kita tak beri peluang langsung pada anak-anak kita untuk luahkan apa dalam hati dia. Dan budaya kita sebenarnya bukan budaya yang sangat terbuka membenarkan anak-anak untuk meluahkan perasaan dia, yang pertama, ya. And then yang keduanya, saya rasa sebagaimana yang saya buat dengan anak-anak, saya tidak pernah sebenarnya meletakkan apa target pada anak-anak. Kan, terpulang pada mereka sendiri untuk menilai dan memilih cara mereka. Kerana pada saya sebagai ibu bapa, saya selalu nasihat anak-anak saya macam inilah. Saya cakap dengan anak-anak, in your life, the battle it is your battle. Ini perjuangan anda dalam kehidupan anda sendiri. Kan ni kalau macam Najwa ataupun Najman atau Najmi, this is your battle, saya cakap. In your battle, in your life, you pick your own weapon. Pilihlah senjata apa untuk fight dalam battle sendiri ni. Nak pilih senapang, nak pilih lastik, nak pilih lembing, nak pilih apa, pilih. Tapi sekiranya, saya kata, if you are dying, sekiranya dia tersungkur kan di dalam medan perang kehidupan dia tu, hulur tangan abah akan tarik balik. Kan? Jadi saya akan bagi assurance pada dia, abah dengan mama akan sentiasa ada berada di sekeliling ni, just to monitor you until you reach out that you want help. Sekiranya kalau kata you are okay with it, abah dengan mama tak akan interfere your life. Tapi tugas ibu bapa pada pandangan saya sebenarnya bukan sebagai pemaksa. Ibu ayah sebaiknya sebagai pendorong saja. Jadi dengan Najwa yang sulung sekarang 19 tahun dan Najman, a very young man, umur 16 tahun, saya selalu cakap dengan dia, tak kira lah apa nak jadi. Kalau Najwa buat macam ni, jadi macam ni. Kalau Najwa pilih ini, you know, dah baik buruknya. Kalau Najwa pilih yang ini baik buruknya. Apa yang Najwa nak pilih itu terpulang pada Najwa. Abah akan support sebaik mana, you know, what matters is that if you're happy with your decision. Dan dalam pendidikan anak-anak juga, saya dapat kena pasti sebenarnya, pasal kebetulan anak-anak saya mempunyai jarak umur yang setara kan, daripada kanak-kanak kecil, Awab dan Adam, sehingga ke yang remaja dan dewasa, Najwa kan. Jadi kira kalau dilihat sebenarnya, kalau kita tengok di mana ruang masa yang paling penting kita akan rasa seronok, dia akan jadikan kita idol tu daripada 4 tahun dan 5 tahun yang pertama tu. Masa tu kita seronok nak main dengan dia kan. Itu momen-momen yang kita sangat perlu ada lah dengan anak-anak kita, ya. Pasal bila umur dia 5-6 tahun dia sudah mula berkawan. Jadi bila dia mula berkawan, mungkin you know, dia punya perhatian tu mungkin dah ada sebahagiannya ke kawan-kawan dia, dan dia dah mula rasa malu. Dia dah malu kalau kita macam cium-cium, gomol-gomol dia kan. So dia rasa macam tak selesa sedikit. Dan bila dia jadi remaja seperti Najmi dan Najman, pada masa itu adalah sangat-sangat kritikal sebenarnya, you know, kerana pada mereka umur macam tu dia cuba mencari identiti sendiri kan. Dan identiti mereka tu pada dia, apa yang penting adalah apa kawan-kawan fikir pasal mereka kan. Apa kawan-kawan kata cool is gonna be cool kan. Jadi mereka akan rasa malu sebenarnya kalau dia nampak berkepit dengan mak ayah dia. Dia akan cakap you mama's boy, dia akan cakap you daddy's boy kan. You know, benda-benda macam tu kan? tak cool kan. So apa yang saya selalu buat dengan Najmi dan Najman adalah, saya akan jadi geng dengan kawan-kawan dia
Kan jadi pada kawan-kawan dia, bila kawan-kawan dia kata, oh your dad is so cool. Jadi pada dia automatically dia akan rasa yang kita ni cool. Pasal kawan-kawan dia boleh terima kita sama dia yang cool kan. Dan saya sentiasa nasihatkan anak-anak saya selalu bagi ruang pada anak saya untuk pilih mahukan saya sebagai apa dalam memberi pandangan. Contohnya kadang-kadang Najman contohnya baru-baru ni dia umur 16 tahun kan, dia dah mula rasa macam nak tanya pandangan tentang girlfriend dan macam mana hubungan ni semua kan. So dia akan cakap dengan saya, bah, I really need your advice as a friend. Kan, jadi kita akan bagi pandangan sebagai seorang kawan. Kadang-kadang dia cakap, abah, I need your advice as a dad. Kan, so boleh tak abah cerita sikit kalau abah dalam keadaan macam ni. Jadi kita kena jadikan diri kita buffet sebenarnya pada anak-anak. Dalam keadaan mana yang mereka mahukan kita berada, kita akan sentiasa sokong mereka dalam keadaan yang mereka mahu. Kita tak boleh jadi diktator yang sepanjang masa nak jadi ayah atau ibu pada mereka kan, yang akan decide benda yang baik. Pasal macam Fazal cakap tadi lah, kita kata yang kita makan garam terlebih dahulu. Jadi kita tahu kan, dan bila kita bagi ruang, kadang-kadang anak-anak kita ni tersungkur, terjatuh. Jadi pengalaman tu yang lebih mendewasakan. Bukan kadang-kadang bila kita mak ayah, kita dah cakap dah, kata kalau kau buat macam ni kau jadi macam ni kan. Dan bila dia gagal, kita pula yang hentam dia. Kata kan mak ayah dah cakap dulu kau degil kan, kau ambil lah kan. Padahal muka degil kan, macam tu kan. So kita kena keluar daripada kepompong menghukum tu. Dan kita anggap semua pengalaman, sama ada baik ataupun tak baik, adalah merupakan satu perjalanan dia untuk menjadi lebih dewasa dalam hidup dia. Begitu. Wah, itulah saya kadang-kadang banyak kita terpandang tentang hal-hal yang begitu kan. Kerana mak ayah kita dah biasa dengan cara yang tipikal. Dari buku ini sebenarnya, buku anak-anak abah ni saya rasa sangat bagus kepada semua ibu bapa muda. Sebab ni cara anda boleh mendekati anak-anak anda. Dan sebenarnya bagus untuk yang bujang ni pun. Sebab ni anak-anak kan, sebab kita memahami, buat persediaan. Sebab macam kita sedia maklum bahawa di Malaysia ni, kita hanya nak berkahwin ni, kita hanya perlu kewajipan untuk kursus asas perkahwinan. Kita tak ada dipanggil sebagai, bukan kursus ataupun bahan bacaan tentang bagaimana ilmu kekeluargaan. Ini tak berlaku. Dan kita hanya akan mendapat ilmu kekeluargaan ni pada ibu bapa kita secara yang sangat-sangat minimum. Sebab mak ayah kita pun, budaya kita yang sangat malu, tak mengajar banyak benda kan. Bahkan kita menganggap itu satu yang privacy dan tabu dan sebagainya. Itu menyebabkan kita banyak berkongsi. Jadi buku ini sebenarnya satu buku yang saya recommend untuk kita membaca dan memahami, walaupun ini ada pengalaman saudara Nazarino, tapi ini sebenarnya praktikal dan berlaku pada semua orang. Semua orang merasai pengalaman-pengalaman sebagai ibu bapa. Dapat melihat anak tumbuh gigi, dapat melihat anak berjalan dan pergi kepada hari peperiksaan ataupun mengambil keputusan daripadanya. Ini satu benda yang boleh kita belajar kan. Dan seperti kata saudara Nazarino tadi, buku ini sebenarnya tentang buku tentang keluarganya. Ini tentang bagaimana seorang ibu bapa menjadi membentuk kekeluargaan dan satu suasana yang sangat sentimental, romantik dan intim. Saya bila baca, saya rasa macam sangat-sangat, walaupun saudara Nazarino datang berseorangan, tak bawa keluarga, tapi saya boleh memahami bagaimana keluarga itu satu keluarga yang sangat-sangat akrab, sangat-sangat dekat. Dan saya rasa mungkin ini satu benda yang biasa sebenarnya di barat kan, budaya mereka yang sangat rapat dengan ahli keluarga. Tapi di Malaysia, walaupun kita mendakwa kita orang timur dan beragama Islam, sebenarnya kita sangat-sangat minimum hubungan kita dengan kekeluargaan kita kan, dengan ahli keluarga kita utama. Jadi untuk kata-kata terakhir, mungkin saudara Nazarino boleh nak beri kata-kata terakhir kepada semua pendengar mahasiswa RN dan sebagainya, mungkin telah menjadi keluarga muda, mempunyai satu anak dan sebagainya, mungkin masih bujang, tapi satu panduan itu masih terpakai kepada mereka. Terima kasih Faizal. Sebagaimana yang dia nyatakan tadi, buku ini adalah buku orang-orang biasa, yang mana semua orang boleh relate dengan bukunya. Tidak kira kita sebagai anak atau kita sebagai ibu atau kita sebagai bapa, buku ini sangat sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Dan dalam masa yang sama, sebenarnya cerita ini adalah cerita-cerita kita. Ramai sangat pembaca yang membaca buku ini kata, saya pernah ada hubungan macam ni dengan ayah saya. Ramai juga di antara mereka yang berhubung di Facebook sebagai contohnya dengan saya, menceritakan bahawa bila baca buku ini, mereka mula appreciate hubungan yang retak dengan ibu ayah dan kembali bercantum hubungannya dan mengucapkan sangat-sangat terima kasih dalam hal ini kan. So buku ini boleh didapati di semua kedai-kedai buku di Tanah Air, di MPH, di Popular, di Karangkraf Mall dan sebagainya. Sehingga 9 hari bulan buku ini dijual di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di MAEPS. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih sangat kepada semua penyokong buku-buku sebelum ini dan buku-buku buku terbaru anak-anak abah ni telah diulang cetak banyak kali dan ramai agak kecewa di Pesta Buku kerana kehabisan stok. Kami dah reprint semula buku ni ya.
Dan sekiranya masih tak dapat untuk membeli buku ni, bolehlah juga berhubung dengan saya di Facebook page Nazalino Uliam di Liverpool, di Instagram @Nazalino dan juga di Twitter @Nazalino juga. Dan dalam masa terdekat insya-Allah program yang akan datang, saya akan berada di sini di tanah air sehingga 10 hari bulan dan kembali ke UK. Next program untuk bersama dengan followers dan pembaca adalah pada hari Sabtu pada jam 1 tengah hari di MPH Alamanda. Dan kemudian pada hari Ahad pada jam 10 pagi hingga 12 tengah hari saya ke Johor Bahru di Perpustakaan Negeri Johor di Lakin. Kan, jadi saya jemput ramai-ramai untuk kita jumpa, kongsi-kongsi inspirasi santai sambil bersembang kan, dan insya-Allah diharapkan buku ini lebih banyak manfaat daripada kita semua insya-Allah. Terima kasih kepada saudara Nazalino yang sudah meluangkan masa. Itulah sebenarnya pernah dibawakan khas ni oleh Kangkah daripada jauh Liverpool ni. Beliau juga sebenarnya adalah selalu dicalonkan untuk Excellent Teacher Award. Itulah saya kata tadi tu di Liverpool John Moores University. Dan sebenarnya saya baca buku ini hanya bukan sahaja teacher je, saya memang beliau sebenarnya Excellent Papa Award. Jadi kepada semua pendengar Maestro FM, pastikan anda mendapat buku ini. Sebenarnya tak begitu mahal, ringgit Malaysia RM25 saja, boleh dibeli di mana-mana. Dan juga laman web Allah 21 Kangkah, dan ada harga istimewa dimaklumkan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang akan sedang berlangsung hingga Ahad ini di MAIB Serdang. Jadi terima kasih kepada pendengar Maestro FM.